Selamat sejahtera semua. Kami kumpulan 3 terdiri daripada 6 orang, iaitu saya Yak Huijia, Navita, Loh Xiang Yi, Tam Jing Yi, Hijawan dan Jocelyn. Pembentangan kami bertajuk Revolusi Perindustrian 4.0, iaitu data raya, otomasi robotik atau security cyber. Sekarang kami akan bermula dengan data raya. Definisi data raya. Yang pertama, McKinsey Global Institute mendefinisikan Big Data sebagai satu set data yang saiznya melebihi kemampuan alat perisian pangkalan data khas untuk mengumpul, menyimpan, mengurus dan menganalisis data. Kedua, Gerbang Rasmi Kerajaan Malaysia menyatakan data raya merupakan satu ledakan informasi yang seiring dengan pertumbuhan ekosistem penggunaan mobil dan data internet. Dengan itu, data raya atau dikenali sebagai Big Data membolehkan pemprosesan yang pantas, pencapaian internet berkelajuan tinggi dan simpanan data yang bersaiz besar. Seterusnya, saya akan menerangkan ciri-ciri data raya yang terdiri daripada 5V. Yang pertama, volume, iaitu merujuk kepada saiz data yang disimpan dan diproses. Yang kedua, variety, iaitu bermaksud kepelbagaian. Sebagai contoh, pelbagai jenis data dikumpul seperti nama, nombor kad pengenalan, alamat, email dan sebagainya. Yang ketiga adalah velocity, iaitu merujuk kepada kelajuan data dikumpul, disimpan, dianalisis dan sebagainya. Yang keempat, veracity, bermaksud kebenaran, iaitu merujuk kepada kebolehpercayaan terhadap data yang dikumpul, iaitu maklumat yang tepat dan benar. Yang kelima, value, iaitu merujuk kepada nilai data yang dikumpulkan dalam membuat keputusan. Baiklah, terdapat beberapa kepentingan data raya. Antaranya ialah kepentingan data raya dalam bidang kewangan, bidang kesihatan dan juga bidang perniagaan. Peranan data raya banyak digunakan bagi meningkatkan pengesanan penipuan dalam bidang kewangan. Data raya akan menganalisis pola data transaksi, masa dan mencari kesinambungan antara pelbagai sumber. Selain itu, bagi mengenal pasti corak pelanggan, tingkah laku mereka semasa melakukan transaksi akan direkodkan dan dianalisis. Oleh itu, jika terdapat sebarang transaksi di luar corak dapat dikenal pasti, maka akaun itu mungkin sedang digodam. Data raya juga berperanan penting di dalam industri kesihatan. Pengumpulan maklumat pesakit seperti maklumat demografi dan keperluan pesakit bagi menentukan perkhidmatan, meramalkan dan mencegah krisis mampu diaplikasikan dengan menggunakan data raya. Di samping itu, ia juga biasanya digunakan sebagai analisis ramalan untuk penyakit. Hal ini akan mampu meningkatkan pengawasan kesihatan masyarakat dan perkembangan vaksinasi untuk penyakit yang disarankan. Di samping itu, data raya juga sangat penting bagi industri perniagaan runcit bagi menganalisis tingkah laku pelanggan mereka. Dari sudut untuk memperbaiki susun atur kedai maupun susunan atau struktur produk, data ini sangat berharga bagi pemilik kedai. Pada masa yang sama, data raya digunakan bagi memahami kestabilan kewangan sesebuah kedai, permintaan produk dan promosi bagi mendorong penjualan maksimum. Hal ini membolehkan harga produk berubah berdasarkan pola permintaan pasaran mengikut analisis yang dijalankan. Baiklah, kita teruskan dengan cabaran penggunaan data raya. Baiklah, cabaran pertama ialah privasi dan keselamatan data terjejas. Hal ini demikian kerana berlakunya unsur pornografi, buli cyber, scamming dan sebagainya dengan menyalahgunakan data peribadi seseorang. Masyarakat sering teruja untuk menggunakan pelbagai aplikasi menari dalam alam sosial seperti Facebook, Instagram, Tinder dan sebagainya. Mereka turut kongsikan gambar-gambar mereka pada detik-detik tertentu sebagai perkongsian yang menarik. Namun, gambar-gambar dan data-data yang dikongsikan bukan sahaja dijadikan pemerhatian ramai, malah turut disalahgunakan bagi pelbagai tujuan.
maka berlakunya buli cyber akibat penyalahgunaan data peribadi. Sebagai contoh, pembuli cyber akan menceroboh data raya untuk mendapatkan maklumat peribadi seseorang seperti kata laluan, gambar peribadi, dokumen penting dan sebagainya. Contohnya, pelbagai data peribadi dikongsikan dalam internet seperti nombor kad pengenalan, gambar pasport, alamat rumah dan sebagainya semasa signing atau mana-mana perisian. Jelaslah bahawa banyak maklumat peribadi turut dikongsikan serta diletakkan dalam pelbagai aplikasi awam di alam maya tanpa diketahui kesahihan aplikasi tersebut. Baiklah, cabaran seterusnya ialah cabaran dalam pengendalian data. Data dari pelbagai sumber perlu disimpan dengan betul secara sistematik serta secara sulit untuk memastikan kebolehcapaian data pada masa yang diperlukan. Kepelbagaian data juga menjurus kepada tidak ketetapan data dan kualiti yang rendah. Maka pengendalian yang lebih sistematik bertepatan dengan kuantiti dan kualiti data sering diperlukan. Bagi menangani cabaran sebegini, data haruslah dikemaskini secara kerap. Data juga haruslah dikumpulkan daripada pelbagai sumber yang berbeza, disusun, dikemaskini serta diselaraskan sebelum dimuat naik ke dalam mana-mana sumber untuk dianalisis. Gerakan akbar ini merupakan pernyataan Geografi Information System tentang data raya telah membantu dalam mempercepatkan agihan vaksin COVID-19. Umum mengetahui bahawa aplikasi MySejahtera memain peranan yang amat penting dalam kehidupan harian di negara kita pada masa kini. Dengan itu, maklumat peribadi seperti nama, nombor kad pengenalan, nombor telefon dan alamat rumah akan dikenal pasti. Seterusnya, melalui aplikasi ini, pihak Kementerian Kesihatan akan dapat mengetahui status kesihatan rakyat negara kita. Secara tidak langsung, melalui pengumpulan dan pemprosesan data dalam aplikasi MySejahtera, pengagihan vaksin COVID-19 di negara kita menjadi lebih lancar dan berkesan. Baiklah, berikut merupakan keratan akbar yang ditulis oleh Dr. Zazlin Milayana, pencara Jabatan Matematik Fakulti Sains dan Matematik UPSI, menyatakan bahawa analisis data raya janjikan peluang kerjaya yang menarik. Baiklah, menurut keratan akbar tersebut didapati bahawa terdapat pelbagai pengisian jawatan ditawarkan di bawah analisis data raya seperti penganalisis data, ahli statistik di bawah pelbagai sektor seperti perbankan, penganalisis perniagaan, jurutera data dan pakar pemprosesan data. Gaji diterima bagi jawatan ini boleh dikategorikan lumayan dan mengikut pengalaman kerja individu yang terbabit. Automasi robotik merupakan teknologi yang digunakan oleh kilang untuk melaksanakan kerja-kerja asas secara automatik dan kerja-kerja rumit serta berulang dengan penggunaan sistem mekanikal dan elektronik. Contohnya, seorang pekerja memasukkan data-data yang diperlukan oleh automasi robotik dalam perisian komputer. Ia akan mengikut data tersebut untuk menghasilkan produk-produk. Automasi robotik juga sangat penting dalam bidang perindustrian. Pertama sekali, automasi robotik amat penting dalam tugas-tugas pergilangan. Penggunaan automasi robotik dapat mempercepatkan proses penghasilan, pengeluaran serta menyelesaikan tugas secara manual. Ini dapat meningkatkan produktiviti dengan lebih berkesan. Automasi robotik dapat mengurangkan beban kerja manusia. Contohnya, pekerja hanya perlu memasukkan data-data sekali sahaja dan ia akan mengikut data tersebut untuk melakukan tugas setiap hari. Bukan begitu sahaja, kilang tidak perlu lagi mengubah pekerja yang ramai dapat mengurangkan kos pengeluaran. Ini menunjukkan bahawa kerja-kerja boleh dijalankan lebih efektif dan sempurna. Biasanya, robot menggantikan pekerjaan yang lebih bahaya atau ulang. Robot juga boleh menggantikan pekerjaan yang tidak dapat dibuat atau bahaya kepada manusia. Contohnya, di angkasa lepas atau di laut dalam, dalam persekitaran yang tidak sesuai untuk kewujudan manusia. ఏదో ఫ్యాక్టరీలో ప్రోగ్రామ్ చేయబడ్డ గానుకెందు పని చేయడానికి లాయకి కాపాడండి కాపాడండి సార్ ఫైర్
చిటి నువ్వు వాళ్ళని కాపాడగలవా 3799°C నాకు 1000° వరకు ఫైర్ రెసిస్టెన్స్ ఉందనే కాపాడగలం. చిటి ఏ ప్రాణానికి హాని జరగకూడదు. ఓకే. Kemajuan teknologi amat penting dan perlulah dikuasai untuk memastikan negara tidak ketinggalan dalam segenap aspek sama ada politik, ekonomi maupun sosial. Ia juga membawa pelbagai kesan kepada manusia. Dari aspek baik, ia dapat meningkatkan ekonomi negara. Hal ini disebabkan kita dapat mengeluarkan produk dengan bilangan yang besar dan dapat mengeluarkan produk-produk ke negara lain dapat memajukan ekonomi negara. Antara kesan buruk yang akan dibawa oleh pembangunan otomasi robotik ialah peluang pekerjaan negara akan menurun kerana kerja-kerja telah digantikan oleh robotik. Kadar pengangguran akan meningkat dan manusia akan menghadapi masalah mencari rezeki dan kehilangan kerja. Jurang pendapatan antara golongan miskin dan kaya akan menjadi semakin besar. Golongan kaya dapat menapung kos untuk membeli produk otomasi robotik, manakala golongan miskin dipandang rendah kerana tidak mempunyai kemampuan untuk membelinya. Berdasarkan akhbar, perindustrian robotik baharu diramalkan mampu mengisi kekosongan 1.6 juta kerja kosong dalam sektor pembuatan untuk tempoh 10 tahun akan datang. Selain itu, sikap malas akan timbul dalam kalangan manusia. Manusia akan lebih cenderung untuk bergantung kepada otomasi robotik semasa menjalankan kehidupan seharian. Dengan adanya teknologi yang maju, manusia menjadi semakin malas. Kerja-kerja yang susah digantikan oleh penggunaan robot bagi memudahkan diri sendiri agar kehidupan manusia menjadi senang dan selesa. Contohnya, kerja rumah seperti membersihkan rumah, memasak, mengemop lantai telah digantikan oleh pembersih vacuum robot. Tambahan juga, otomasi robotik mungkin akan membahayakan manusia. Contohnya, isu dibunuh oleh robot yang tidak terkawal. Misalnya, Regina Elsa telah dibunuh oleh robot pada tahun 2016. Pada hari tertentu, Elsa dan rakannya berusaha memperbaiki robot yang gagal. Tiba-tiba, robot tersebut menghidupkan semula dan menolak Elsa ke kereta lain dengan kuat. Ini telah mengakibatkan kecederaan yang sangat teruk dan malangnya dia telah meninggal dunia. Seterusnya, cabaran otomasi robotik. Cabaran yang pertama ialah etika robotik. Otomasi robotik merangkumi produk seperti kecerdasan buatan AI. Etika robotik mengkaji tentang bagaimana robot haruslah direka bentuk supaya mereka bertindak beretika dengan merujuk kepada etika tingkah laku manusia. Persoalan hak robot sentiasa dikemukakan oleh para pengkaji. Contohnya, adakah robot mempunyai hak untuk membuat sebarang keputusan atau tidak? Kedua, adakah robot akan mencederakan atau menjejaskan hak manusia selepas mereka mempunyai kesedaran diri? Ini menunjukkan bahawa adakah robot akan menjadi ancaman kepada manusia dan mempunyai niat untuk mengancam keselamatan manusia. Menurut Neil Postman, teknologi baharu boleh mendatangkan banyak peluang berbanding kemusnahan dan teknologi baharu boleh membawa banyak kemusnahan berbanding peluang yang diciptakannya. Ini bermaksud bahawa walaupun penggunaan robot membawa banyak kebaikan dan kesenangan terhadap manusia dalam pelbagai bidang, tetapi robot juga akan menimbulkan pelbagai isu etika. Hal ini kerana sistem robot yang sedang ditambahbaikan mempunyai banyak masalah dan pemecatan yang tidak dapat diramalkan. Oleh itu, manusia
akan takut untuk menerima penggunaan robot dalam bidang tertentu. Contoh-contoh produk otomasi robotik. Gambar ini merupakan contoh-contoh syarikat yang menghasilkan otomasi robotik. Contoh produk pertama ialah robot waiter. Robot-robot tertentu boleh digunakan dalam restoran untuk menghantar makanan kepada pelanggan secara automatik. Ini dapat mengurangkan penularan wabak COVID-19 yang berlaku pada masa kini. Kedua, Xiao Ai Tongxue. Xiao Ai Tongxue merupakan sejenis smart home system, iaitu sistem pengelolaan rumah yang telah diintegrasikan dengan teknologi tingkat tinggi. Dengan ini, pemilik rumah lebih mudah mengatur pelbagai peralatan rumah. Dengan penggunaan teknologi tersebut, kita dapat menikmati keanyaman dan kemudahan yang tidak pernah dirasakan sebelumnya. Ketiga, robot extension. Robot extension membantu mengangkat barang berat untuk menghasilkan produk di kilang-kilang. Keempat, skara robot. Skara robot digunakan untuk memudahkan kerja-kerja memasang komponen yang kecil. Baiklah, saya akan teruskan dengan apa itu security cyber. Mula-mula, apa itu security? Security merupakan keselamatan ataupun kaedah pencegahan. Manakala cyber pula merujuk kepada teknologi berkaitan dengan komputer dan internet. Maka, security cyber merupakan proses ataupun cara untuk melindungi program, rangkaian internet, sistem komputer dan data daripada ancaman jenayah cyber serta serangan digital yang bertujuan untuk mengakses, mengubah atau memusnahkan maklumat sensitif, memeras wang dan mengganggu perniagaan. Seterusnya, kita akan lihat pula kepada jenis-jenis ancaman security cyber. Yang pertama, phishing attack. Melalui phishing attack, penggodam akan menggunakan voucher-voucher atau promosi atas talian melalui penghantaran email palsu untuk mencuri data peribadi pengguna. Yang kedua, ransomware attack. Ransomware attack dijalankan melalui perisian tebusan. Penggodam akan memeras wang dengan menyekat akses seperti perniagaan. Yang ketiga, malware attack. Malware attack pula dijalankan menggunakan perisian penggodaman. Yang keempat, man-in-the-middle attack. Man-in-the-middle attack dijalankan melalui penggodaman alamat IP Wi-Fi. Yang kelima, password attack. Penggodam akan cuba menggodam kata laluan bagi pengguna seperti akaun FB, Instagram dan sebagainya. Selain itu, jenayah cyber boleh berlaku melalui pelbagai cara. Cara yang pertama, kebocoran kata laluan. Kedua, kebocoran data peribadi. Ketiga, kebocoran alamat IP melalui sistem Wi-Fi. Keempat, pengguna yang tidak log keluar selepas menggunakan sesuatu akaun akan memberi peluang kepada penggodam untuk mencuri data peribadi. Yang kelima, penggodaman laman sesawang, sistem komputer, aplikasi dan program. Tambahan pula contoh isu jenayah cyber. Kini, jenayah cyber sudah bermaharajalela di negara kita. Baru-baru ini, aplikasi Facebook, WhatsApp dan Instagram telah mengalami masalah tentang security cyber yang menyebabkan sistem terhenti dan tidak berfungsi dengan baik. Hal ini berlaku mungkin disebabkan terdapat penggodam yang ingin menggodam akaun-akaun pengguna melalui aplikasi-aplikasi tersebut. Yang kedua, isu penggodaman yang menyebabkan kerugian 77 juta wang. Dan yang ketiga, isu penggodaman Zoom pada tahun 2020. Oleh itu, apakah kepentingan security cyber? Terdapat 5 kepentingan security cyber, iaitu yang pertama, menangani ancaman jenayah cyber dan membendung masalah penggodaman. Yang kedua, melindungi privasi pengguna. Dan yang ketiga, melindungi akaun bank.
yang melibatkan transaksi secara dalam talian dan aplikasi-aplikasi media sosial seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan sebagainya bagi setiap pengguna. Keempat, menjamin keselamatan cyber bagi pengguna media sosial. Dan yang kelima, membekalkan alam cyber yang lebih selamat untuk para pengguna. Akhir sekali, kita akan lihat kepada cara mengatasi jenayah cyber. Yang pertama, pengguna boleh memuat turun perisian antivirus seperti firewalls. Kedua, pastikan sambungan Wi-Fi mempunyai kata laluan yang kuat supaya tidak mudah diakses oleh penggodam. Ketiga, jangan menggunakan Wi-Fi terbuka tanpa kata laluan. Keempat, jangan sesekali menggunakan kata laluan yang sama, terutamanya bagi akaun bank. Kelima, gunakanlah kata laluan yang lebih kompleks seperti gabungan huruf besar, huruf kecil, dan nombor. Yang keenam, pastikan sentiasa log keluar selepas menggunakan sesuatu akaun. Itu saja perkongsian daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.